Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua rakan-rakan guru dan selamat sejahtera. Baik, pada hari ini saya ingin berkongsi sedikit berkaitan dengan kaedah PDPR. Okey, sebagaimana yang kita sedia maklum, kita masih lagi menjalankan kaedah PDPR disebabkan oleh PKP yang berpanjangan daripada tahun lepas sehinggalah ke tahun ini. Okey, baik. Kita dah sedia maklum bahawa PDPR ini bermaksud pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan di rumah atau pusat komuniti atau di mana-mana lokasi yang bersesuaian. Dan kita pun dah jalankan PDPR ini sehinggalah sekarang. Okey, apa yang saya nak kongsikan di sini adalah lebih kepada bagaimana teknik untuk kita menjalankan PDPR. Okey, so kita ada kaedah ataupun teknik PDPR, terdapat dua yang biasa kita gunakan. Yang pertama adalah PDPR menggunakan modul. Okey, dan kita selalu sebut, kita nak bagi murid modul, kita tak modul. Okey, jadi modul ini sebenarnya cikgu adalah suatu dokumen yang terancang dan berstruktur untuk memenuhi keperluan sesuatu mata pelajaran. Satu lagi kaedah adalah PDPR menggunakan berasaskan projek. Di mana kita menyediakan satu tajuk dan murid menjalankan projek berdasarkan tajuk tersebut. Dan pembelajaran berdasarkan projek ini sebenarnya boleh menggabungkan beberapa mata pelajaran sekiranya sesuai. Okey. Jadi saya terangkan dulu PDPR menggunakan modul. PDPR menggunakan modul ini dibangunkan mengandungi perkara-perkara seperti di bawah ini. Yang pertama, dalam modul kita perlu letakkan sasaran murid. Murid tingkatan berapa? Jadi dalam modul kita tulis sebagai dalam muka surat hadapan lah. Yang kedua, tajuk ataupun tema modul. Yang ketiga, DSKP iaitu objektif. Dalam DSKP itu ada objektif. Kita letakkan objektif pembelajaran berdasarkan DSKP. Dan kita letakkan juga standard kandungan. Standard kandungan dan juga objektif lah. Yang keempat, tempoh pelaksanaan aktiviti. Modul ini digunakan dalam tempoh berapa? Contoh biasanya kita PDP kita adalah selama 1 jam. Jadi modul ini kita gunakan untuk 1 jam. Seterusnya, nota. Dalam modul kita perlu letakkan nota. Jadi murid boleh menjalankan pembelajaran secara kendiri. Bila kita letakkan nota, mereka boleh baca. Yang seterusnya, selepas nota kita letakkan aktiviti yang sesuai dengan topik yang kita pilih. Dan pentaksiran. Ini adalah sangat penting, pentaksiran untuk mengukur penguasaan murid, di mana berdasarkan pentaksiran ini kita boleh merekod PBD. Di sini saya tunjukkan contoh PDPR, contoh modul modul PDPR yang telah dibangunkan. Contoh di sini saya letakkan sasaran. Sasaran adalah biologi tingkatan 4 untuk murid tingkatan 4. So tema atau tajuk, tema tajuk kita letaklah. Dan seterusnya standard kandungan. Standard kandungan, standard pembelajaran. Ini berdasarkan kita punya DSKP. Dan objektif. Objektif ni dia lebih detail. Murid dapat menerangkan maksud pertumbuhan. Ini tajuk yang saya pilih untuk modul ini. Murid dapat menentukan 3 parameter. Jadi kita letakkan ini adalah objektif yang kita nak capai, 3 parameter. Daripada beberapa parameter yang ada untuk pertumbuhan ini. Murid dapat membezakan antara metamorfosis lengkap dan metamorfosis tidak lengkap. Cukuplah untuk modul dalam masa 1 jam kita dapat mencapai lebih kurang 3 objektif. Seterusnya adalah tempoh pelaksanaan. Dalam masa 60 minit untuk modul ini. Nota. Dalam modul kita perlu letakkan nota. Nota untuk subtopik yang kita pilih. Macam saya pilih adalah pertumbuhan. Jadi kita letakkan nota. Ini ikut kreativiti cikgu. Cikgu boleh letak pengenalan. Macam saya letak dialog antara anak dan ibu bapa. Dan ini adalah nota berkaitan tajuk itu. Ini berdasarkan buku teks. Semuanya kita ambil berdasarkan buku teks. Bagaimana mengukur pertumbuhan. Pertumbuhan serangga. Ini pun adalah nota. Cuma saya letakkan dalam bentuk FAQ. Frequent Asked Question. Soalan-soalan yang biasa ditanya oleh murid. Seterusnya, selepas nota, kita teruskan dengan aktiviti.
Okey, ini adalah aktiviti yang murid boleh buat di rumah. Okey. Ini aktiviti ini murid mengukur panjang belalang. Okey, jadi mereka akan letak dalam maklumat dalam kotak ni. Okey, selepas mereka mendapat maklumat dan record data, diorang akan lukis graf. Graf ini diorang boleh hantar melalui Google Classroom, WhatsApp ataupun Telegram kepada cikgu. Okey. So ini adalah aktiviti. Okey, aktiviti ni beza dia dengan pentaksiran adalah aktiviti mereka boleh buat dalam waktu 1 jam itu. Selepas baca nota, diorang boleh buat aktiviti. Okey. Seterusnya untuk pentaksiran. Okay, pentaksiran ini kita boleh letakkan tahap penguasaan terus. Kita bagi soalan kepada murid, kita letakkan tahap penguasaan. Jadi mudah untuk kita merekod PBD. Okay. So 2 in 1 lah. Ya. Okay. Dan soalan kedua, soalan ketiga mengikut TP yang berbeza. Kita boleh buat sampai TP 5 ataupun TP 6. Tapi TP 6 ni agak susah lah. TP 5 lah biasanya. TP 6 ni lebih kepada pelajar untuk present. Itu kalau buat pembelajaran PDPR berdasarkan projek, itu lebih sesuai. Okay, untuk TP 6. Okay, jadi pentaksiran kita letak di akhir sekali. Okay, dalam kita punya modul. Okay. Yang ini adalah sebagai tambahan. Kalau cikgu nak murid lihat YouTube, kita bagilah QR code. Kita buat QR code ni. So dia akan link terus dengan YouTube. Okay, pelajar boleh lihat YouTube. Okay. Dan yang ini saya cadangkan untuk cikgu buat refleksi. Okay, refleksi untuk murid-murid tik sendiri. Okay, saya dapat menulis maksud pertumbuhan. Kalau capai, dia akan tik. Okay, dapat menyenaraikan parameter. Okay, boleh tik. Ya. Okay. So inilah susun atur yang perlu ada dalam modul. Okay, biasanya kita selalu sebut perkataan modul, tapi kita just bagi soalan saja. So dia tidak mencukupi. Dia tak ikutlah penstrukturan yang sepatutnya. Dia mesti bermula daripada tajuk, okay, daripada sasaran sehinggalah kepada pentaksiran dan refleksi. Okay. Sekarang ni adalah PDPR berasaskan projek. Okay, jadi kalau kita tak nak buat berdasarkan modul, kita boleh buat PDPR berdasarkan projek. Cuma projek ini dia mengambil masa yang lebih panjang lah. Okay, dilaksanakan mengikut mata pelajaran atau boleh kita gabungkan. Okay, memberi tajuk kepada murid. Okay, kita bagi tajuk kepada murid. Membimbing murid untuk mengenal pasti kaedah menyiapkan projek yang diberikan. Okay, membimbing murid untuk mengenal pasti bahan, peralatan dan kos yang diperlukan. Okay, jadi pastikan bahan, peralatan, kos ini mudah untuk murid, okay, sebab mereka berada di rumah. Okay, menentukan jangka masa menyiapkan projek, membimbing murid menyelesaikan projek, membentang hasil projek, membuat refleksi. Okay, akhir sekali pelajar dapat membuat refleksi lah berdasarkan projek yang dihasilkan. Jadi untuk mata pelajaran sains, untuk biologi, fizik, kemi, seni, okay, sejarah pun saya rasa boleh juga kita nak berikan PDPR, okay, berasaskan projek ini. Semua subjek lah saya rasa boleh. Dan PDPR berdasarkan projek ini sebenarnya dia boleh membantu murid untuk mencapai sehingga TP 6 sebab mereka cipta, okay, mencipta. Okay, contoh, okay, untuk modul berdasarkan projek untuk subjek biologi, okay, pertama kita letakkan sasaran iaitu tingkatan 4. Okay, tajuk, okay, jom melukis graf pertumbuhan. Okay. Yang ini adalah SK dan SP sama saja. Okay. Permulaan dia sama saja macam kita buat PDPR berasaskan modul. Okay. Objektif. Okay. Objektif. Tempoh pelaksanaan 1 minggu. Dia lebih panjang. Okay. Ada juga projek kadang-kadang dia boleh jadi 2 minggu. Okay. Yang ini kita nak bantu murid. Okay, macam mana nak menghasilkan projek tersebut? Okay, kita ceritalah penyertaan masalah dia macam mana, okay, apa arahan yang sepatutnya diberi, okay, untuk menghasilkan projek ini. Okay. Dan yang ini adalah lebih kepada kaedah ataupun jadual kerja. Okay, dalam tempoh seminggu tu apa yang murid-murid perlu lakukan? Okay, macam fasa pertama perancangan 2 hari. Okay, kita serahkan modul projek. Okay, kita ceritakan tajuk, penetapan objektif tadi, okay, penyediaan takwim, pengumpulan maklumat, pemilihan projek, penilaian kendiri ni mereka nilai sendiri hasil apa yang mereka dah boleh buat dalam masa 2 hari. Okay, pelaksanaan dalam tempoh 3 hari, okay, penghasilan projek, penyediaan laporan, okay, dan juga penilaian. Okay, fasa ketiga pelaporan dan penilaian. Okay, dalam masa 2 hari, yang ini diorang dah boleh buat pembentangan projek. Okay, projek ni dia boleh buat juga dalam bentuk video, ya, bukan sahaja model. Okay.
penilaian guru. Okey, akhir sekali murid membuat refleksi dan kita nilailah projek yang murid hasilkan tadi. Okey. Ini adalah jadual kerja. Okey, murid boleh tulis tarikh-tarikh okey untuk pelaksanaan. Tapi tabel ini kita bagilah kepada murid ya. Cuma mereka tulis tarikh. Okey, untuk dalam seminggu tu apa aktiviti yang telah mereka lakukan. Okey, yang ini pula adalah cara mereka untuk bentang projek itu, presentation. Okey, maksudnya kalau nak bagi diorang buat dalam bentuk laporan, letakkan gambar. Okey, boleh dari segi perancangan, pelaksanaan, okey, penilaian kendiri tercapai ataupun tidak. Okey, dan mereka present okey hasil itu. Okay, ataupun buat video. Video pun boleh. Cuma diorang kena record lah jadual kerja tu macam mana. Video adalah dia punya produk. Okey, dia punya projek yang dihasilkan. Okay, dan akhir sekali adalah refleksi. Okay, jadi hasil akhir projek ini dapat tak projek ini memberi manfaat kepada mereka. Okay, capai tak objektif yang kita nak hasilkan tadi. Okay. Dan ini adalah contoh-contoh modul PDPR yang kita boleh rujuk. Okay, sebagai contoh. Kalau saya klik dekat sini, ini adalah modul PDPR yang telah dibangunkan oleh PPD Kinta Utara. Ada tiga dipanggil sebagai tiga jilid. Jilid 1, jilid 2, jilid 3. Okey, ini jilid yang ketiga. Okey, banyak cikgu subjek, ada subjek biologi, kemi, okey, bahasa Inggeris, sains, sejarah. Jadi kita boleh tengoklah okey dalam link ini. Okay, nanti saya share kepada cikgu-cikgu. Jadi cikgu boleh tengok. Okey, sini pun ada dalam bentuk AnyFlip. Semua dah diletak dalam buku digital lah. So senang untuk cikgu rujuk. Okey, ini untuk jilid yang kedua. So semua subjek ada. Jadi senanglah kita nak hasilkan modul kita sendiri untuk murid-murid kita. Okey. Okay, banyak cikgu ya. Okay. Jadi kalau tengok ni kita rasa wow hebatnya kan. Tapi sebenarnya modul ni bukanlah susah sangat. Kita dah buat sebelum ni, cuma kita tak susun atur dia dengan baik. Mungkin kita hantar je melalui WhatsApp group. Okey, buat latihan ini kan. Cuma kita tak susun atur. Bila kita susun, pelajar kita lebih faham dan pembelajaran yang kita ajar pun dia lebih terancang. Okey, ni pun boleh tengok semualah AnyFlip daripada Tawau pun ada, Sabah. Okey. Ini adalah bahan dalam portal JPM Perak. Cikgu tak payah pening kepala untuk hasilkan modul ni. Sebenarnya kita boleh rujuk modul yang sedia ada di portal JPM Perak, just kita ubah suai saja. Okey. Yang ini kita ambil di Anjung Ilmu. Okey, kalau tengok di sini kan untuk sekolah menengah ada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Okey. Jadi cikgu boleh klik saja, contoh kalau untuk tingkatan 5 kat sini, okey, semua subjek ada. Okey. Okey, sini semua subjek ada. Okey, jadi cikgu boleh tengok dan download dan boleh ubah suai. Kita letaklah sasaran ke apa yang kita nak tadi tu, letak objektif, kita ubah suai. Sebab modul ini dihasilkan lebih awal. Jadi mungkin dia tak ikutlah tadi yang sepatutnya, mungkin ada benda yang tertinggal kita masukkan ya. Kalau soalan cikgu nak ubah suai pun boleh. Ini adalah asas je kita gunakan. So tak payah kita nak cari lagi bahan daripada A to Z kan. Benda dah ada, kita just ubah suai saja. Okey. Okey, dan akhir sekali sebagai penutup, okey, PDPR perlu dirancang. Okey, mengikut keupayaan murid dan kesediaan sumber yang ada. Kita gunakan sumber sedia ada dan kita rancang kita punya PDPR. Okey. Merancang RPH berdasarkan RPT yang telah disusun dan jadual waktu PDPR supaya kandungan kurikulum dapat disampaikan secara optimal. Jadi kita dah ada RPH, okay, kita ada RPT dan kita ada jadual waktu PDPR. Kita gunakan semua ini dengan sebaik mungkin supaya kita dapat sampaikan dengan baik secara optimum kepada anak murid kita. Okay, jadi memang kita kena rancang. Kita tak boleh kalau hari ini ada kelas, hari ini baru nak cari bahan. Okay, so sepatutnya kita rancang lebih awal. Modul ini kalau kita bagi lebih awal 2 hari ke sebelum kelas lebih baik. Okay. Jadi dalam Google Meet kita just bincang. Okay, sekarang cikgu nak cerita balik. Okay, berkaitan nota ni ada tak masalah yang tak faham? Okay, maksudnya kita terangkan nota yang kita bagi dalam modul tadi dan kita bincang soalan dalam Google Meet. Jadi modul ini sebenarnya
kalau kita bagi lebih awal lebih baik kepada murid tu. Okey, menentukan kaedah penyampaian yang fleksibel mengikut situasi semasa dengan mengambil kira sumber yang ada pada murid. Jadi kaedah penyampaian ni kita boleh guna secara atas talian ataupun bukan atas talian, okey, mengikut flexibility, okey, mengikut keadaan murid kita. Kita tak semestinya Google Meet setiap hari, okey. Sometimes kadang-kadang kita hantar video, okey, kemudian kita minta feedback murid, ya. Kadang-kadang kita perlukan Google Meet supaya kita boleh ada murid rasa kita punya keberadaan itu. Okay, sebab nak tengok muka kita kan dalam Google Meet. Okay, menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti kuis, tugasan, latihan dan projek. Okay, merekod pelibatan murid. Jadi kita sediakan pentaksiran supaya kita dapat merekod maklumat murid, dapat merekod dia orang punya tahap. Ya. Okay, jadi dia dapat membantu kita untuk dokumen PBD nanti. Okey, dalam PDPR menggunakan kaedah yang bersesuaian. Okey, saya rasa setakat itu sahaja perkongsian daripada saya. Semoga dapat memberi manfaat kepada rakan-rakan guru dan kita dapat menjalankan PDPR ini dengan sebaik mungkin. Kuatkan semangat kita semua. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.